السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu, kata Abu Talhah, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajaraini, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Ini satu lagi hadis kita tengok. Riwayat daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah yang kita baca hadis dia baru ni cerita tentang perang Uhud. Abu Talhah yang kita baca dalam muqaddimah di masjid Ikan Batu baru ni. Abu Talhah seorang sahabat Nabi yang apabila berlaku perang Uhud, dia ni ketika sahabat-sahabat lain lari, dia seorang pergi duduk depan Nabi. Tuan-tuan pernah dengar cerita perang Uhud? Nabi pesan dekat sahabat-sahabat suruh duduk atas satu bukit. Jangan tinggal bukit ni, Nabi kata, kalau jadi apa pun. Tetapi sahabat-sahabat Nabi apabila tengok tentera musuh kena anak panah, tentera musuh lari, ada tinggal harta di lembah tu, mai perasaan tamak. Tu sahabat Nabi, mai perasaan tamak. Maka mereka terlupa pesan Nabi supaya jangan tinggal bukit tu. Mereka terlupa, mereka pakai serbu turun pi berebut harta yang ada di lembah tu. Sifat tamak mereka itu menyebabkan tentera musuh yang pada masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid take over bukit ni. Mereka naik ke belah belakang, mereka pula menguasai bukit tu, dan mereka panah tentera Islam yang duk berebut harta di bawah. Nabi SAW yang masa tu duk ada di bawah sana, kerana Nabi nak peringat sahabat, Nabi nak suruh sahabat-sahabat ni patah balik, pasal musuh belum kalah lagi, jangan tinggal kawasan kamu. Nabi pun duk ada di kawasan tu, tiba-tiba musuh dah mula duk panah daripada atas. Lari bertempiaran sahabat-sahabat Nabi ni bila anak panah bakal duk mai lari. Maka Nabi SAW terdedah kepada anak panah yang mai menghujat ni. Dalam keadaan sahabat duk lari ni, Abu Talhah ni dia lompat masuk, dia pergi duduk depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kamu duduk belakang aku, kamu duduk belakang dada aku, dan kamu duduk belakang tengkok aku. Jangan kamu keluar, jengui keluar sikit pun, kerana anak panah akan mencederakan kamu. Dia jadi galang ganti. Dan dalam riwayat hadis menceritakan, Abu Talhah patah 3 panah pada hari itu. Busar panah tu patah 3 panah, patah ambil hak baru, patah ambil hak baru, 3 patah. Dan juga pedang yang dipegang oleh Abu Talhah jatuh daripada tangan dia 3 kali. Dia mempertahankan Nabi SAW. Dia sanggup mati, jangan Nabi mati. Ini Abu Talhah ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Talhah. Kata Abu Talhah, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah kata, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ju' tentang lapar kami ini. Sahabat-sahabat Nabi lapar. Maka masing-masing pakat pergi jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah, kami lapar. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami angkat perut kami ni, angkat baju, tunjuk perut kami dekat Nabi. Nak tunjuk kata kami ni lapar, dan kami sendai batu di perut kami.
Ni tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi nak bawa Islam bawa mai ke kita ni, lapang ni sampai ambil ketul batu ikat di perut. Lapang. Tuan-tuan baca sejarah awal-awal Islam, bagaimana Nabi dan para sahabat Nabi dan Bani Hashim kena boikot 3 tahun. Kena boikot dengan orang Quraisy. 3 tahun. Tidak ada urusan ekonomi, tidak ada urusan apa yang melibatkan sosial, tak ada makan minum, tak ada perniagaan, tak ada apa. Selama 3 tahun Nabi, sahabat Nabi dan Bani Hashim kena boikot. Dalam keadaan lapang macam tu, sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, kami lapang. Tidak cukup dengan mengadu lapang. Angkat baju. Angkat baju, tunjuk di perut ada seketul batu, ikat dengan kain. Nak tahan lapang yang tidak tertahan ni. Maka seorang demi seorang sahabat angkat baju, tunjuk batu yang ada di perut ni. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajaraini. Nabi kata, tak apa, hampa lapang, aku nak bagi tahu kat hangpa. Nabi angkat jubah dia, di perut Nabi ada 2 biji batu. Maksud dia apa? Maksud dia bukan Nabi ni suruh sahabat-sahabat lapang dia kenyang dah. Nabi ni bukan dia suruh orang bertahan dengan kemelesitan ekonomi, dia kaya dah. Nabi SAW ni kalau dia kata hampa kena berlapang, dia double kelaparan. Kalau hampa main angkat baju, tunjuk seketul batu duk ada di perut, aku angkat baju, aku tunjuk 2 ketul batu duk ada di perut. Kalau hampa nak abang hampa lapang, aku 10 kali lapang. Cerita dia, kita sama-sama lapang, dan lapang ni ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mai satu lagi hadis riwayat daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhiru rijalun min qamatihim fi shalah min al khasasah wa hum ashabus suffah hatta yaqul al a'rab haula'i majanin aw majanun. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة أو كما قال حديث رواية الترمذي. Maksud dia, Fadalah bin Ubaid, seorang sahabat Nabi. Kata Fadalah, sesungguhnya Nabi SAW biasa ketika Nabi mengimamkan sembahyang, ada sebahagian daripada sahabat ni yang pengsan kerana berdiri sembahyang ni. Fadalah kata, menjadi kebiasaan bagi kami yang hidup zaman Nabi ni, tengah sembahyang dengan Nabi, Nabi jadi imam, tengah duduk sembahyang tu 2-3 orang rebah pengsan. Itu biasa dalam masyarakat kami ni. Pasal apa sahabat-sahabat ni semua pengsan? Dia kata minal khasasah, kerana fakir miskin mereka itu dan tidak ada benda makan. Perut kosong, lapang, duk semayang di belakang Nabi SAW ni, semayang tu dalam keadaan duk tahan lapang. Kadang-kadang tak tahan, dia blackout, rebah tengah semayang ini biasa pada zaman Nabi SAW kerana lapang. Begitu. Wahum ashabus suffah, kebanyakan hak duk jadi pengsan tengah semayang ni ialah sahabat-sahabat Nabi yang dipanggil dengan nama ashabus suffah. Ashabus suffah ni, ini golongan sahabat, depa mai di rumah dekat dengan rumah Nabi, depa pakai buat rumah kecil-kecil, buat macam pondok tu. Depa kira mai, kira nak belajar dengan Nabi, buat kerja cari makan ni ala kadar begitu saja. Yang penting nak mengaji daripada Nabi. Depa ni dipanggil ashabus suffah. Begitu. Sehingga kan mereka ni tengah duduk semayang rebah pengsan, hatta yaqul al-a'rab, sehingga ke orang Arab Badui kata dekat mereka ni, haula'i majanun. Orang Arab Badui kata, puak-puak ni gila tu. Gila apa? Gila mengaji. Sanggup tinggal tanah tumpah darah, tinggal kampung halaman, mai buat pondok, duduk keliling rumah Nabi dengan tujuan yang satu, tujuan nak mengaji daripada Nabi. Kemudian pula kerja ni ala kadar, sehingga kan duit buah ada sikit, boleh makan sikit aja.
maka banyak hari menanggung lapang daripada hari yang perut kenyang. Orang Arab Badui yang duduk tengah padang pasir yang sememangnya susah ni pun, bila mai tengok mereka ni lebih susah daripada Badui. Badui kata dekat mereka ni haulai majanin au majanun. Puak-puak ni gila kot, Arab Badui kata. Fa iza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bila habis semayang, beralih tengok kepada makmum yang semayang ni, tengok ada yang rebah, yang pengsan dan sebagainya. Nabi pun bersabda, Nabi kata, lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajah. Nabi kata, kalaulah sekiranya hampa tahu dengan kerana lapang, hampa sanggup lapang untuk belajar agama ni, kalaulah sekiranya hampa tahu apa ganjaran yang Allah nak bagi dekat hampa, maka sudah tentulah hampa sanggup lebih lapang daripada hampa lapang hari ini. Nabi kata hampa jangan ingat hampa main duk mengaji perut kosong lapang ni nak jadi satu benda yang memudaratkan. Dah. Nabi kata tidak mudarat. Bahkan hampa sanggup lapang kerana nak mengaji agama. Kalau hampa tahulah ganjaran yang Allah sediakan di sisi hampa esok ni, hampa sanggup lebih lapang daripada hampa yang lapang hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tengok hadis-hadis yang macam ni, apa kesimpulan kita boleh buat? Kita nak buat kesimpulan bahawa kita ni kira senang banyak lah. Senang banyak. Main mengaji boleh main dengan kereta. Tak ada pun boleh main dengan motor. Kita main mengaji ni kira tak ada apa yang menyusahkan kita. Duk jauh mana pun, duk Parit Buntang pun main sini baru duk ada setengah jam sampai dah. Duk di Alok Start main sini baru duk ada sejam sampai dah. Makan kejap-kejap dah, belum main tadi. Dan lagi habis mengaji singgah Tom Yang kat mana pula lagi. Jadi cerita susah ni tak ada lah. Cerita susah tak ada. Susah sikit. Susah apa? Kita berenggang dengan keluarga Asad antara Maghrib dengan Aisyah kerana nak main mengaji agama. Tetapi kita tidaklah sampai ke peringkat sahabat-sahabat Nabi sampai. Kerana nak mengaji agama, mereka lapar perut. Kerana nak mengaji agama, mereka pengsan tengah semayang. Kerana mengaji agama, mereka melalui hidup yang penuh susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita korbankan dalam sikit masa ni akan disediakan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok insya-Allah. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 20. Bahrul Mazi jilid 20. Kita sampai pada muka surat 143. Muka surat 143. Pada malam ini kita masuk satu tajuk baru, bab ma jaa fi fadli Yasin. Iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan baca surah Yasin. Surah Yasin. Ni musim orang pergi Mekah. Kira Yasin ni tiap-tiap hari. Cerita baca Yasin ni tiap-tiap hari. So kita pun nak tahulah apakah satu fadilat, apakah satu kelebihan yang Allah janji kepada kita yang duk baca surah Yasin ini. Apakah kelebihan dia? Ketahuilah saudaraku, bermula surah Yasin itu banyak kelebihannya. Dan banyak faedahnya tersebut di dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama dulu. Dia kata baca Yasin ini banyak kelebihan dia. Tak nanti orang pergi Mekah duk saja-saja baca juga tidak salah, bahkan itu yang baiknya. Nak baca Yasin tidak mesti tunggu malam jemaat, bahkan malam apa sahaja baca Yasin itu yang sebaik-baiknya. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan dalam hadisnya baca Yasin tiap-tiap malam. Baca Yasin tiap-tiap malam dan beberapa surah lain. Itu amalan Nabi SAW. Begitu. Adapun Imam At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis yang menunjukkan atas kelebihan surah Yasin itu. Dengan katanya an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Katanya telah bersabda Nabi SAW bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati, ataupun ada pati, ataupun ada inti. Nabi kata tiap-tiap benda ada hati dia, ada inti dia, ada benda yang paling penting dalam dia. Tiap-tiap benda ada benda yang paling penting, dia kata. Dan bermula hati ataupun pati ataupun inti Quran itu ialah surah Yasin. Tiap-tiap benda ada benda yang paling utama, ada yang paling utama. So Quran itu yang paling utama di dalam dia ialah Yasin. Begitu. Cucuk ketayar pun ada inti. Dalam Quran tak ada inti. Dia kata maka Quran itu intinya Yasin. Begitu. Masalah. Surah Yasin itu mengapa dikatakan hati ataupun pati ataupun inti ataupun isi kepada Quran? Pasal apa kita kata surah Yasin itu merupakan core kepada Quran? Dia inti yang paling penting di dalam Quran. Pasal apa? Dia kata sebab pun dikatakan akan dia pati ataupun hati Quran kerana melengkapi ia atas segala ayat yang dalam-dalam maknanya. Yasin ini kalau kita baca, kita tengok balik makna dia menyentuh makna-makna yang cukup dalam. Dia menyentuh aspek akidahnya, dia menyentuh tentang aspek hidup bermasyarakatnya. Dalam Yasin menyentuh tentang aspek dosa pahalanya. Banyak dalam Yasin ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau faham ayat itu saja, manusia jadi baik semua sekali. Kalau faham ayat itu saja, manusia ni tak buat jahat atas dunia ni. Tuhan kata hari kiamat esok ni, al-yawm nakhtimu ala afwahihim. Hari ni, hari kiamat ni, kami seal mulut mereka ni. Kita lah hidup atas dunia, mulut boleh bercakap apa kita nak bercakap. Kita nak pembohong boleh, kita nak fitnah orang boleh, kita nak cakap apa pun boleh atas dunia ni. Selagi mana Allah izin kita bercakap, selagi mana dia tak bagi lembek lidah, selagi mana dia tak lumpuhkan kita, selagi mana dia tak jadikan otak kita gila, selagi itulah kita boleh bercakap apa kita nak bercakap. Tapi ingat baik-baik, dalam surah Yasin Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ni, hari kiamat ni kami tutup mulut manusia ni. Allah Subhanahu wa taala kata hari kiamat manusia tak boleh bercakap dah. Kalau boleh bercakap pembohong pula. Maka manusia tidak diizinkan bercakap pada hari kiamat. Wa tukallimuna aydihim. Kami tutup mulut, kami bagi tangan-tangan dia bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki menjadi saksi di atas apa yang mereka buat semasa di atas dunia. Kalau kita faham ayat ni, tak berani kita cakap bohong. Kalau kita faham ayat ni, tak berani nak pergi buat nyaya orang. Kalau kita faham ayat ni, tak berani kita tipu siapa-siapa. Kalau kita faham ayat ni, manusia semua jadi baik. Begitu. Maka dalam surah Yasin ini dia menyentuh makna yang dalam-dalam, dia kata. Serta keadaannya yang ringkas ataupun aturannya dan juga kecil bukunya itu menunjukkan istimewa dia. Buku Yasin kecil aja. Kecil aja, senang dibawa ke mana-mana. Maka itu juga di antara keistimewaan dia. Dan juga yang dikatakan Yasin itu satu surah yang ringkas. Senang nak hafal, senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan juga melengkapi ia atas dalil-dalil yang putus. Dalam surah Yasin ini ada nas, ada dalil yang mu'tamad. Putus tu maksudnya mu'tamad. Allah kata macam tu, macam tu. Jangan siapa duduk pindah, duduk rombak, duduk buat lagu jadi lagu lain, tak mah. Begitu. Dan juga di dalam Yasin juga ada ilmu-ilmu yang maknun. Maknun tu bahasa Arab, maksudnya yang tersusun. Dalam surah Yasin itu ada ilmu-ilmu yang maknun, ilmu-ilmu yang tersusun cantik. Itu maksudnya. Dan makna-makna yang halus dan juga janji-janji yang disukai dan juga takut-takutan
yang melampau-lampaui dan isyarat-isyarat yang menerangi dan saksi-saksian yang cukup keindahannya. Dan telah berkata Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebab pun dikatakan surah Yasin itu hati Quran, kerana tidak sah iman itu melainkan cukup percaya dan mengaku adanya hasyar dan adanya nasyar di akhirat nanti. Hasyar maksudnya hari manusia dihimpunkan. Kiamat ni dia ada banyak nama. Di antara nama kiamat ialah Yaumul Hasy. Maksudnya hari manusia dihimpun. Dalam Quran dia kata wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun. Yuhsyaru daripada perkataan hasyar. Tuhan kata wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar, dan hari di mana musuh-musuh Allah dihimpun dan dihalau ke neraka dalam keadaan mereka dipimpin oleh satu kepala malaikat. Maka hari kiamat dinamakan Yaumul Hasyar. Maka dalam Yasin ada menyebut tentang soal hasyar ini. Dan juga ada nasyar, iaitu bentang. Hari di mana manusia membentang segala rekod amalan mereka di depan Allah. Begitu. Maka makna kalam itu ada dalam surah Yasin dengan sehadis-hadis terangnya. Ceritanya apa? Cerita dia nak abang kata surah Yasin ni komplit. Komplit. Kalau kita baca daripada awal surah Yasin sampailah kepada penghujung dia, kita baca dalam keadaan tadabbur. Tadabbur maksudnya baca, tengok makna dia dan menghayati isi kandungan dia. Kita akan rasa Yasin ini satu surah yang sempurna cukup. Maka dia layak dipanggil sebagai hati Quran. Begitu. Baik, masalah membaca surah Yasin itu banyak faedah yang dapat kepada orang yang membacanya. Seperti yang akan datang kenyataannya. Ini faedah baca surah Yasin. Yang pertama, seperti barang yang tersebut pada hadis yang datang ini. Sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marat. Maksudnya, barang siapa membaca surah Yasin, maka disuratkan Allah baginya pahala dengan sebab membaca surah Yasin itu, seperti mana pahala membaca Quran dengan tiada Yasin 10 kali ganda. Itu dia. Ini hadis Nabi, tuan-tuan. Kita baca Yasin daripada awal sampai habis sekali. Sekali kita membaca surah Yasin itu sama macam kita baca surah lain 10 kali. Sama macam kita baca 10 kali. Dia kata itu ganda pahala yang Allah bagi kepada orang yang membaca surah Yasin. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Itu faedah yang pertama. Sekali membaca Yasin sama dengan 10 kali membaca Quran yang lain daripada Yasin. Sama macam 10 kali. Yang kedua, sabda Nabi SAW lagi, man qara'a Yasin kulla laylah ghufira lah. Itu dia. Maksudnya barang siapa baca Yasin pada tiap-tiap malam, nescaya diampunkan baginya segala dosanya yang kecil-kecil. Jadi amalan dia tiap-tiap malam baca Yasin, tiap-tiap malam baca Yasin. Kira sebelum tidur nak kena baca Yasin bagi habis satu round. Kalau itu amalan dia, Allah ampunkan semua dosa dia yang kecil-kecil. Dosa kecil apa dia? Selain daripada dosa besar. Dosa besar apa dia? Nabi kata ijtanibus sab'al mubiqat. Hendaklah kamu jauh 7 benda yang menjadi dosa besar yang boleh membinasakan kamu. Apa dia? Al-isyraku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Kemudian dia main 2, 3, 4, 5 berzina, dia main minum arak, dia main makan riba, dia main menuduh orang perempuan baik melakukan zina dan sebagainya. Itu semua dosa besar. Lain daripada yang disenaraikan itu adalah dosa kecil. Dan dosa kecil ini gugur dengan kerana membaca Yasin tiap-tiap malam. Kita tuan-tuan insya-Allah lah, kita ni tak ada lah buat dosa besar setakat ni dah. Tak ada lah. Kalau ada pun beli kereta cara riba. Jangan duk kata hak tu kecil, besar tu. Kan? Kalau ada pun riba lah, pakak kena orang sikit lah. Beli rumah kena riba, beli kereta kena riba, yang tu kan. Yang lain ni tak ada lah kot. Tak ada lah piduk bunuh orang, tak ada piduk berzina, tak ada lah. Sampai peringkat tu tak ada lah.
Dosa kecil banyak. Macam mana cara kita nak gugurkan dosa-dosa kecil yang dah kita terbuat sebelum daripada ni? Nabi SAW kata, man qara'a Yasin. Barang siapa baca Yasin, kulla lailah. Tiap-tiap malam dia tak pernah lupa daripada membaca Yasin. Ghufiralah. Diampun baginya. Ulama hadis kata, maksud diampun itu ialah ampun dosa-dosa kecil. Begitu. Baik, faedah yang ketiga, sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Maksudnya barang siapa baca ia akan surah Yasin pada malam hari. Malam baca Yasin, maka berpagi-pagi ia diampun baginya akan segala dosanya yang kecil-kecil. Meriwayatkan ia oleh Abu Nuaim daripada Al-Hilyah. Itu dia. Ini pula hadis sama macam yang tadi, cuma jalan riwayat dia lain sikit. Barang siapa yang malam baca Yasin, tidur. Lepas celak mata tu, celak dalam keadaan Allah ampun dah dosa dia. Hak tadi ni berat sikit. Barang siapa baca Yasin kulla lailah, tiap-tiap malam. Berat sikit. Mai pula hadis satu lagi dia kata apa? Barang siapa yang membaca Yasin malam, mana sekali ya. Baca malam, pagi esok celak mata, Allah ampunkan dosa-dosa kecil dia. Apa ni tuan-tuan? Apa ni? Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dia nak encourage kita. Dia nak semangatkan kita. Dia nak bangkitkan keinginan kita untuk buat kebaikan. Sesuai dengan semangat Quran. Quran kata apa? Quran kata fastabiqul khairat. Maka hendaklah hampa berlomba-lomba dalam nak buat kebaikan. Bila kita baca hadis macam ni punya hadis, duk kata kalau siapa baca Yasin tiap-tiap malam, Allah ampunkan semua dosa-dosa kecil dia. Kita duk rasa berat juga nak baca tiap-tiap malam ni. Nak sembahyang witir 3 rakaat yang start tu pun tiap-tiap malam dia dah duduk miss. Macam tu. Kita duk berasa berat. Tak apa, berat tak apa. Nabi Wa'mai satu hadis lagi. Nabi kata apa? Kalau sekiranya hampa baca sekali pun jadilah. Hampa celik mata pagi esok bangkit tidur, Allah sudah ampunkan dosa-dosa kecil hampa. Sampai macam tu punya offer duk mai. Offer, tawaran istimewa Nabi SAW duk bagi, dan tawaran istimewa ini valid sehingga bila? Sehingga matahari naik di sebelah barat. Tuan-tuan, ni supermarket Pacific ni buat sale dekat nak raya hari tu ni. Buat sale, buka sampai pukul 3 pagi. Kita lalu kok ni pukul 1, duk queue nak masuk lagi. Duk queue nak masuk. Masuk tu bukan ada janji keampunan dosa, nak tambah dosa lagi ada dalam tu. Tu pun dia queue lagu ni punya duk ada queue. Bukan nak beli baju raya. Baju raya beli dah, tapi nak pi lagi. Pasal apa nak pi lagi? Pasal offer. Offer punya pasal. Offer dunia hampa berebut sampai macam tu, offer akhirat boleh duk dengar lagu nak lena lagu tu. Apalah punya orang kita ni. Kan leceh betul. Dunia punya offer macam tu punya timpa ni. Careful buat offer. Ni habis ni. Sampai kawan nak main hospital tengok kawan sakit pun tak boleh masuk. Duk queue dengan pok nak pergi careful ni. Habis jalan ni penuh, jalan nak boleh temui kampung pertama ni pun penuh. Kira cerita dia penuh. Offer akhirat ini valid sampai bila? Sampai matahari terbit sebelah barat. Duk terbuka, duk tak baca gitulah. Tuan-tuan, di situ apa? Kita hukum diri kita. Kita tengok nampak kita ni, dunia ni sakanlah dalam diri kita. Akhirat tak ada tempat sebenarnya dalam diri kita. Akhirat tak ada tempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempatnya, faedah membaca Yasin yang keempatnya, sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin marrah faka'annama qara'al Qur'ana marratain. Itu dia lagi dahsyat. Maksudnya barang siapa membaca ia akan surah Yasin sekali baca, maka seolah-olahnya ia membaca Quran 2 kali. Quran hak 30 juzuk tu. Kita baca Quran sekali aja, Allah kata aku bagi pahala dekat hampa seperti hampa baca khatam Quran 2 kali. Tak baca juga. Tak baca juga. Macam tu. Lagu mana lagi nak abang? Lagu mana lagi nak abang? Dulu ada satu penceramah. Kan? Ada satu penceramah duk ceramah dalam radio ni, saya dengar ceramah dia. Dia selit mai satu cerita dalam ceramah dia.
Dia kata cerita dia, raja ada anak perempuan cantik. Nak carilah pasangan hidup kepada puteri dia ni. Tapi raja mau nak jadi puteri ni, raja mau satu orang yang tangkas. Jenis hebat, jenis sihat, jenis boleh menumpaskan musuh bila-bila masa. Maka raja ni pula dia ada satu kolam belah boya, dia kata. Maka raja pun buat iklan ni, dia ni cerita dalam radio ni. Maka raja pun buat iklan kepada segala hamba rakyat ni, siapa yang teringin nak jadi menantu dia, mai di kolam boya dia pada sekian-sekian hari bulan. Okey, mai berhimpun di situ. Bila semua berhimpun, buat pengumuman. Barang siapa yang berminat untuk menjadi menantu raja, sila terjun dalam kolam boya ni dan tewaskan semua boya Sultan Raja duk belah ni. Ramailah yang teringin ni terjun arwah lagu tu lah. Kan? Terjun arwah lagu tu. Tak ada siapa yang menang. Tiba-tiba kata bunyi seorang jatuh habis. Dia jatuh, dia lawan, dia lipat boya apa lagu tu ni, last sekali dia menang. Bila dia naik ni, hulu balang raja apa tak pergi sambut dia, awak mai depan raja apa semua lagu tu ni. Raja pun kata kat dia, lah ni hang minta apa hang nak minta. Dia kata apa hang tak mau, dia kata. Raja kata tak. Puteri aku tentu dah jadi bini hang. Cuma lah ni ekstra punya nak bagi. Apa hang nak sebut aja aku bagi. Ni, lagu macam Tuhan duk kata ni. Mula-mula habang kata baca tiap-tiap malam. Nanti dapat keampunan dosa. Tak mau jadi. Satu malam sudah. Kalau baca, dapat keampunan. Tak mau jadi. Hampa baca sekali sudah. Aku gandakan 2 kali pahala seolah-olah baca Quran 30 juzuk 2 kali. Duk tambah tawaran tu. Duk tambah nak bagi hadiah ni, bagi istimewa lagi. Syekh ni pun raja tu kata lagu tu. Hang nak apa abang? Apa pun tak mau, dia kata. Raja kata awak ni. Dia kata, tuanku, kalau tuanku betul-betul nak tolong saya minta satu aja kat tuanku. Raja kata apa dia? Tolong cari siapa tolak saya jatuh jadi. Dia kata. Saya tak ada ingat nak terjun pergi duduk lawan dengan boya ni semua. Saya tak mau anak tuanku ni ambil pergi lah. Saya tak mau pergi duduk mati dalam kolam ni. Siapa suruh saya tak mau. Saya main nak tengok. Dia kata, ada kutu tolak jatuh. Dia kata, tuanku tolong cari kawan tolak tu. Dia kata, dapat kawan tu cantik. Dia kata, macam tu pula orang pun ada juga. Kan? Kita pun dengar cerita dia ni pun kira betul juga. Ada juga kisah macam ni duk jadi dalam masyarakat kita. Kan? Itu selingan aja kita semua ini boleh. Kan? Baik. Jadi Tuhan kata, Nabi SAW kata, barang siapa yang membaca Yasin sekali, faka'annama qara'al Qur'ana marratain, pahalanya umpama dia baca Quran 2 round. Baca Quran 30 juzuk habis, baca lagi sekali 30 juzuk habis. Itu pahala yang Allah sediakan bagi orang yang membaca Yasin sekali. Soal, dia kata, di sini ada 2 hadis yang berlawanan mafhumnya. Satunya berkata, siapa baca surah Yasin, maka seolah-olah membaca ia akan Quran 2 kali. Itu hadis kita baca tak saat ni. Dan hadis yang dahulunya berkata, siapa membaca surah Yasin 1 kali, dituliskan baginya pahala membaca Quran 10 kali. Ini apa cerita ni? Kan? Syak kata pahala dia dapat macam 2 kali, syak kata pahala dia macam 10 kali. Tak betul-betul 2 kan 10. Ada orang dia macam tu. Dia suka cari ni. Dia suka cari hadis-hadis yang duk belaga-belaga. Kan? Dia suka cari hadis-hadis yang duk belaga ni. Tak yang tadi kata 2 kali, ni kata 10 kali. Hadis saya kata kat you, dia kata hadis ni kan boleh pakai. Syak kata 2, syak kata 10. Tak tetap. Dia kata ni sebab kita tak boleh pegang hadis ni. Dia pikir tu pula. Bukan macam tu. Kita tengok apa dia nak terang. Maka bagaimanakah kita nak menentangkan 2 hadis ini supaya tidak berlawan mafhumnya? Maka kata Imam An-Nawawi, maka tiada ada berlawan 2 hadis itu. Imam Nawawi kata tak ada bercanggah tang mana dia kata. Kerana orang yang membaca surah Yasin itu ada macam-macam orangnya. Dan ada macam-macam niatnya. Dan ada macam-macam kelakuannya. Dan ada macam-macam perinya. Dan juga ada macam-macam masanya. Betul tak betul? Orang baca Yasin ni dia macam-macam cerita. Ada baca Yasin nak pergi ke Mekah. Ada baca Yasin pasal ada hajat, anak nak ambil periksa. Pasal ada orang baca Yasin pasal macam-macam orang baca Yasin ni macam-macam niat, dia kata. Dan demikian juga orang baca Yasin ni macam-macam masa. Ada orang ambil masa nak baca Yasin ni ambil betul 12.
Pukul 12 baru panggil orang main rumah dia apa semua, katuk lampu semua gelap-gelap, suruh baca Yasin dan gelap, suruh terselek je. Ada tuan-tuan dia bagi tahu belah Pulau Pinang tu, ada satu tempat dia buat kerja macam tu. Ada orang main di rumah abang ustaz, dia kata ada satu geng dekat tempat kami, dia kata di Pulau Pinang tu, kira Yasin ni kira pukul 12 tengah malam baru buat. Dia ada panggil few lah orang-orang dia yang tertentu ni, dia panggil mai, lepas tu dia duduk katuk lampu semua, pakai torchlight satu, suluh buku Yasin, pakai dia baca pula, buat lagu bunyi irama ni macam nak teriak lagi. Dia kata ustaz ni nak tanya, ustaz ni kira adakah sabit daripada hadis kot sunnah apa Nabi dia buat lagi tu? Saya kata zaman Nabi torchlight pun tak ada. Saya kata macam mana Nabi duk baca pukul 12 dengan suluh torchlight? Tak ada lah. Jadi habis mereka ni ustaz macam mana? Saya kata saya tak tahu lah. Ada tuan-tuan yang pelik-pelik ni ada banyak dalam masyarakat kita lah ni. Dia ambil masa nak baca tu, dia pilih time yang bukan-bukan kadang-kadang. Bukan kata salah nak baca tengah malam, tak salah, tapi tidur himpun orang tengah malam baru nak baca ni, apakah satu tujuan dia? Hidup pada lampu pula bagi gelap, lepas tu hidup buat suara lagu nak teriak pula, ni apakah satu tujuan dia? Tujuan baca Yasin juga berbagai-bagai, dia kata. Itu ceritanya. Dia kata maka tiap-tiap satu hadis daripada dua hadis itu terbit ia daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sebagaimana keadaan dan ahwal dan martabat orang yang bertanya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang-kadang hadis dia ni kita nampak bercanggah pasal apa? Pasal Nabi bila dia nak jawab soalan orang ni, dia jawab berdasarkan kepada martabat orang yang tanya. Saya dah ulang banyak kali benda ni. Mai satu orang sahabat jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama yang saya boleh buat? Nabi kata kepada apa? As-salatu ala waqtiha. Hang semayang di awal waktu. Itu amalan paling utama. Sekali lagi mai syekh lain pula, dia kata, ya Rasulullah, apakah amalan paling baik untuk aku buat? Nabi kata kepada dia pula, birrul walidain. Hang pi buat baik dekat dua ibu bapa hang. Pula dah. Mai pula syekh seorang lagi pula, dia kata, ya Rasulullah, apakah amal paling baik yang boleh aku buat? Nabi katakan dia apa? Jihad fi sabilillah. Tak betul-betulnya apakah satu amalan yang paling baik? Semayang awal waktu kah? Buat baik pada ibu bapa kah? Jihad pada jalan Allah kah? Hak mana satu paling baik? Adakah dengan itu menunjukkan hadis ni tak boleh pakai pasal bercanggah? Hak satu kata lagu ni, hak satu kata lagu ni, hak satu kata lagu ni. Maka dalam kerana tu hadis tak boleh pakai. Adakah itu maksudnya? Maka dijelaskan oleh ulama, dia kata Nabi jawab tu berdasarkan orang yang tanya. Nabi ni Allah bagi kat dia boleh kenal kawan tu. Mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apakah amalan paling utama aku nak buat? Nabi tahu, Allah bagi tahu dekat Nabi, dia ni jihad duduk depan sekali. Kalau bunyi panggilan perang ni, dia depan sekali. Cuma subuh selalu bangkit lambat. Ada tuan-tuan jenis macam ni ada? Ada, awak tak ada pula dalam masyarakat kita lah, buat tak? Kalau buat ceramah ni depan sekali. Depan sekali. Pagi esok tak bangkit subuh. Apa punya manusia lagu ni? Ada juga. Ada juga syekh ni, dia kira kalau lagu bak main masjid semayang ni, kira soh pertama. Dia nanti bang, dia nanti apa, semua dia nanti buat. Semua cantik. Orang panggil pergi perang, lari balik menyorok di rumah. Ada juga jenis macam tu. Ada hak jenis mengaji apa ni, ceramah duduk depan sekali. Kemudian bila panggilan jihad mai, dia lah bawa pedang duduk depan sekali dan sebagainya. Tapi dengan mak pak dia buat tahanan lebih kurang. Ada juga. Jadi Nabi SAW tadi ni, masa dia jawab tadi ni, jawab tu sesuai dengan kawah tanya. Oleh kerana dia ni semayang kira okey dah, perang kira okey dah. Cuma dia ni masalah dengan mak pak dia. Bila dia main tanya, Nabi suruh itu dulu. Bila dia dengar yang tu, dia balik perbaik kelemahan dia dan dia bawa baik dengan dua ibu bapa dia. Itu cerita dia. Maka demikianlah halnya dengan Yasin ni. Nabi SAW bila tengok kawan ni nampak jenis tak apa nak rajin baca ni, Nabi kata kat dia, kalau hang baca Yasin sekali, Allah akan gandakan dekat hang 10 kali ganda pahala. Nak bagi semangat dekat dia. Oh, dia pun dengan kerana dengar 10 kali ganda, dia baca. Ada kawan hak seorang lagi memang dia duduk rajin baca dah saja. Dia nak main tanya Nabi, Nabi habaq kat dia, kalau hang baca Yasin sekali sama macam 2 kali baca. Nabi SAW jawab tu bersesuaian dengan kawan hak main tanya dia. Itu maksud dia. Imam An-Nawawi menjelaskan begitu.
Dan jikalau kita tanya diri kita sendiri, seseorang membaca surah itu dengan menggerakkan lidahnya jua, dan juga hatinya tidak berhadap kepada apa yang dituturkan lidahnya. Manakala yang seorang lagi membaca surah Yasin itu dengan tartil dan memikir akan apa yang dibacanya pada maknanya dan pada kehendaknya, dan memperhatikan segala hukum Allah yang terdapat padanya, dan diperhatikan segala suruhannya dan segala tegahannya, dan segala ajarannya dan segala tegurannya, dan segala tunjuk ajarnya, dan juga memberitahunya, dan mengambil apa-apa ilmu yang diberikan Allah kepadanya, serta dapat mencawangkannya dan lainnya lagi. Maka ini orang sudah tentu lebih baik daripada orang yang baca saja. Itu pun satu alasan dia. Satu orang baca Yasin, dia baca macam mana? Dia baca lagu kita baca lah. Kita bukan tahu apa makna dalam Yasin tu, kan? Main-main duduk tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ikutlah khalifah dia baca, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Buat lagu sedap. Wal Quranil Hakim. Kita kira doa asyik nak perbetul lagu. Makna apa yang ada dalam tu daripada 50 tahun dulu sampai hari ni tak tahu. Tak tahu makna apa. Yang kita tahu Yasin ni bagus, dia hati Quran, mau kalau baca pahala besar, lagu tu aja. Kita tak tahu tu betul-betul ayat yang kita duk baca tu apa makna dia. Tak pernah tahu. Sampai malam ni tak tahu pun. Maka orang yang macam ni takkan nak sama dengan Tok Imam Masjidil Haram. Tok Imam Masjidil Haram bila jadi imam sembahyang, bacaan dia tu dia faham. Dia faham tu dia duk baca tu. Tuan-tuan bisa tengok dalam dia buat talikas terus menerus sembahyang tarawih di Masjidil Haram. Tok Imam Masjidil Haram baca-baca sebab tak boleh nak baca. Sebab tak boleh nak baca. Pasal apa dia sebab? Pasal ayat dia baca tu, ayat tu cerita pasal neraka, cerita pasal macam mana susahnya orang di hari akhirat esok dan sebagainya. Bila dia baca dalam keadaan dia faham tu isi kandungan apa yang dia baca tu. Maka sebab dia dengan kita baca takkan pahala sama. Sudah tentu dia yang baca dalam keadaan tajwidnya betul, faham isi kandungannya, dan bacaan itu menyentuh hati, pahala lebih besar daripada kita yang baca tak tahu apa. Bukan kata kita tak ada pahala, ada, tapi pahala kita tidak sebesar pahala dia. Pahala kita lebih kecil. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan benda ni. Nabi kata orang yang baca sekali Yasin dapat 10 kali ganda pahala. Orang yang baca sekali Yasin dapat 2 kali ganda pahala. Pasal apa? Saat 10, saat 2? Pasal ni. Orang yang baca dan faham isi kandungan dia dapat 10. Orang yang baca tak faham apa dapat 2 kali ganda. Begitu. Maka hadis ini tidak bercanggah di antara satu sama lain. Sebaliknya kedua-dua hadis ini adalah hadis Nabi SAW. Begitu. Bila kita bandingkan baca dua orang itu, maka tentulah seorang itu martabatnya lebih rendah daripada martabat yang satu lagi. Dan usahanya lebih kurang daripada usaha yang seorang lagi. Dia baca setakat hafal saja tak tahu makna ni, usaha kurang lah. Kawan tu baca dengan hafal, sekali dengan tahu makna, sekali dengan menyentuh hati dia, sudah tentulah pahala lebih. Begitu. Dan hatinya lebih ikhlas daripada yang seorang lagi. Itu sebab tuan-tuan kita kata keikhlasan itu penting. Kalau adik-beradik kita mati, kaum keluarga kita mati, orang yang dekat dengan kita mati, kalau kita jadi imam sembahyang maya, kalau kita pi sembahyang maya, sudah tentu tak sama dengan orang hak tak kenal kawan mati main sembahyang maya. Betul tak betul? Adik-beradik kita mati, keluarga kita mati, kita semayang mayang, kita minta macam mana? Kita bukan minta baca saja, kita minta tu sampai ke perut tu kita duk ingat. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita minta tu bukan minta di mulut saja, sampai hati tu. Kita minta Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia ni. Warhamhu wa'afihi wa'fu, ya Allah bagi rahmat kepada dia, ya Allah bagilah segala limpah kasih sayang kepada dia. Kita bukan baca saja, tetapi kita mai daripada dalam hati ini minta. Pasal apa? Pasal yang mati ni orang yang dekat dengan kita. Berbanding dengan kita pergi panggil orang yang mai ramai-ramai nak semai, mereka pun tak tahu mayat laki-laki ke perempuan pun mereka tak tahu, yang mati ni siapa pun mereka tak tahu, tak pernah kawan dengan mereka dan sebagainya. Dia mai semayang mayat sekadar nak lepas fardu kifayah ajalah, cakap tu. Maka keikhlasan dan sebagainya tak ada.
Kalau yang mati tu mak, kalau yang mati tu bapa, anak jadi imam sembahyang mayat. Tuan-tuan boleh bayang macam mana anak nak minta dekat Tuhan ni. Minta supaya Allah ampunkan dosa ni, hak mati ni. Mak dia, ayah dia. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana sungguhnya dia minta dekat Tuhan. Dia minta tu dalam sembahyang tu, Allahu Akbar. Dia minta ni, dia bermaksud dengan apa yang dia minta tu. Inilah pentingnya kita apa pun bagi ada seorang anak kita. Bagi ada seorang anak kita yang kalau kita mati dia boleh sembahyang kat kita. Seorang dia tu lebih baik daripada 200 orang yang ada di belakang yang tak kenal kita. Seorang dia tu lebih baik daripada hak ramai tu. Pasal apa? Pasal dia minta dekat Tuhan untuk mak dia, untuk ayah dia. Sudah tentulah permintaan dia ni sungguh-sungguh dalam hati. Begitu. Jadi tidak perlu ramai sangat. Sikit pun tak apa, tetapi sedikit yang ada sayang pada kita. Maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dia nak beritahu kat kita ni. Dia kata maka keikhlasan itu amat penting. Dia kata maka patutlah masing-masing yang mendapat balasan kadar usahanya dan niatnya. Padanlah kalau Tuhan nak bagi dia 10 kali ganda, padan. Pasal apa? Pasal dia susah hafal Yasin, tahu makna Yasin dan sebagainya. Maka dia layak menerima 10 kali ganda pahala. Begitu. Maka dua hadis itu tidak berlawanan bila dikatakan terbit hadis itu daripada lidah Nabi SAW menurut kira-kira pengetahuannya pada diri yang bertanya itu. Faedah yang kelima ialah sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ibtigha'a wajh Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhunubihi faqra'uha 'inda mautakum. Maksudnya, barang siapa membaca ia akan surah Yasin kerana menuntut akan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Siapa baca Yasin dengan niat apa? Niat mudah-mudahan Yasin yang aku duk baca ni boleh menyebabkan Allah redha pada aku. Itu tujuan dia bacanya. Bukannya kerana dilepaskannya daripada neraka. Jadi bukan setakat minta aku baca ni mudah-mudahan aku lepas daripada neraka. Bukan setakat tu saja. Bahkan dia nak Allah redha dia. Tuan-tuan, lepas daripada neraka dengan redha ni tak sama. Tak sama. Lepas daripada neraka ni nikmat cukup besar dah. Tetapi keredaan Allah kepada kita ni adalah puncak segala nikmat. Macam mana? Tak tahu nak terang. Kita tak tahu nak terang lah macam mana. Sabit dengan hadis yang menceritakan penghuni syurga. Bila dah masuk syurga ni terima segala-gala nikmat Tuhan bagi ke dia. Segala-gala macam nikmat Tuhan bagi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mai tanya kepada penghuni syurga ni, apa lagi yang kamu nak? Jawab ahli syurga ni, ya Allah kami tak mau apa dah. Apa yang kamu bagi ni dah lebih daripada cukup dah. Allah kata kepada penghuni syurga, tetapi aku ada satu lagi nak bagi dekat kamu. Penghuni syurga ni tak boleh fikir apa lagi nak bagi dengan hadu adalah ni dah lebih daripada patutnya dah. Apa lagi nak bagi? Allah kata apa? Aku nak bagi keredaanku kepada kamu. Maka ulama hadis kata apa? Keredaan Allah itu adalah puncak kepada segala nikmat yang ada di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang tu baca Yasin dengan niat apa? Dengan niat nak keredaan Allah. Bukan setakat nak lepas daripada neraka dan bukan kerana dapat balasan syurga. Bukan setakat tu sahaja. Nescaya diampun baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya yang kecil-kecil. Lihat. Allah ampun ke segala dosa dia dan Allah janji Allah akan bagi keredaan Allah kepada dia. Begitu. Maka dia kata baca oleh sekalian kamu akan Yasin itu di hadapan orang yang mau mati daripada orang-orang kamu. Supaya didengarnya dengan telinganya dan bergerak hatinya kepada Yasin itu. Maka diampuni Tuhan akan dosanya yang telah lalu. Baik, yang ni dia ada huraian tafsir. Yang kata Nabi SAW, faqra'uha 'inda mautakum. Bacalah di sisi orang yang nak mati. Ulama menghuraikan benda ni. Yang pertama apa? Ulama kata kalau sekiranya kamu nak baca Yasin sekira-kira bagi orang yang sakit ni dengar. Pastikan orang yang kamu pilih untuk baca itu orang yang qari, yang baik bacaannya. Pasal apa? Pasal saat lagi kalau dia baca tak betul, dia mengganggu orang yang nazak menghadapi mati. Kawan nak mati ni dia guru tajwid misalnya.
Kawah nak mati ni orang mengaji agama misalnya. Mai hantar siapa ke duk baca Yasin tapi dia duk baca tak betul. Tuan-tuan, kita ni kalau kita expert dalam satu bidang, kita dengar orang buat tak betul hak bidang kita punya expert, kita lemah. Kita pandai bahasa Inggeris misalnya, kita dengar orang main duk pronoun bahasa Inggeris tak betul depan kita, dia sakit sampai dalam perut ni. Main duk sebut tak betul. Kan? Duk sebut elephant tu sebut elephant. Main duk sebut depan kita elephant. I saw the elephant. Awak dia ni cakap kita nak lemah perut. Itu baru dengar kawan sebut elephant. Kalau guru tajwid main dengar kawan baca Quran tak betul, dia pula duk nazak nak mati, kawan ni duk main baca tak betul, dia duk raplah dalam perut ni. Dia nak tegur, dia tak larat pasal dia tengah duk bergelut dengan sakaratul maut. Dia tak nak tegur, tak larat, tapi tak tegur dia main sakit dalam perut. Tak mau. Macam ni tak mau. Kalau kita nak ambil orang main baca Yasin tepi kita, orang yang baca tu nak sampai ke pendengaran kita, pastikan kawan yang baca tu betul qari dalam Quran. Kalau tidak, dia kata pergi baca mana-mana tempat dalam rumah sekadar untuk mengambil berkat surah Yasin itu. Sekadar nak memberi ketenangan kepada kawan yang mati ni. Bila ada baca Yasin, syaitan dan sebagainya tak suka dengar, sekadar nak memberkati ni majlis dia nak mati ni. Dan kita membantu dia supaya tenang menghadapi kematian. Sebaliknya dalam hadis lain Nabi kata apa? Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata orang yang nak mati ni hampa mau bagi dia sibuk dengan satu benda aja. Apa dia? La ilaha illallah. Yang tu aja. Yang lain tak usah bagi dia sibuk. Kenapa? Sibuk dengan hal lain daripada kalimah itu tidak menguntungkan dia. Kerana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimah keluar daripada dia la ilaha illallah, dia ada harapan masuk syurga Allah. Begitu. Kita tak mau. Budaya dalam masyarakat kita ni bila kata lorat nak mati, dia main lengkong keliling kawan sakit nak mati ni, dia baca sampai tak tahu apa. Kawan ni dah Yasin, kawan ni dah sampai wa ilaihi turja'un, kawan ni dah al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kawan nak mati tu dia nak sabut. Tak mau. Ambil satu orang yang qari, baca sekira-kira dengar ke telinga dia. Di samping tu talqinkan di telinga dia la ilaha illallah. Cantik. Tuan-tuan tahu macam mana suasana gelut nak mati? Kita nanti jumpa dalam bab yang akan datang cerita macam mana gelut nak mati. Di situ kita boleh tahu macam mana orang yang nak mati ni amat memerlukan ketenangan waktu nak mati. Dia tak mau ada kekacauan sebelum dia meninggal dunia. Baik. Kemudian masalah membaca surah Yasin itu ada 10. Membaca surah Yasin itu ada 10 berkatnya. Sebenarnya surah Yasin itu tinggi darjatnya. Telah zahir akan berkatnya dan masyhur akan kelebihannya. Maka lazimkanlah membaca akan dia. Nescaya dapatlah engkau mencapai akan keberkatannya itu dan juga kelebihannya itu. Kata ulama ada pada surah Yasin itu 10 berkat. Iaitu tiada membaca akan dia oleh yang lapar melainkan kenyang dia. Satu berkat surah Yasin. Orang tu kalau lapar dia baca dia nanti kenyang. Lebih-lebih lagi dia pergi baca di rumah kenuri, lagi kenyang lepas daripada tu. Ada juga kawan dia pergi ponak kot tu. Lagi nak kenyang sekali lagi. Pasal apa? Masa duk baca tu duk bau lah. Ni memang betul lagu daripada abang. Dia kata memang dia nak main kenyang betul. Yang kedua dia kata dan tiada yang dahaga melainkan hilang dahaga. Kan ini yang kata keberkatan ni. Kadang-kadang kita tak makan tuan-tuan, kita boleh kenyang. Benda ni bila kita cerita kepada orang-orang biasa ni tak nampak. Tapi bagi orang yang pergi ke Mekah dalam bulan puasa, dia buka puasa dengan sebiji kurma dan segelas zam-zam. Dia boleh tahan perut dia sampai habis tarawih kat ni. Inilah yang dikatakan berkat. Yang kita tak boleh nak urai. Kita nak terang tak sampai. Kita nak terang tu tak sampai. Melainkan hampir rasa sendiri, hang sendiri nanti tak. Macam tu. Maka di sini dia beritahu apa? Keberkatan Yasin itu, dia kata kalau orang lapar baca, dia nanti kenyang. Kalau orang dahaga baca, dia nanti hilang dahaga. Dan tiada membaca akan dia oleh orang yang tiada berpakaian, melainkan datang pakaian kepadanya.
Banyak jalan lah tuan-tuan. Pernah dengar orang dia sebut ayat 1000 dinar? Itu gantung di dinding rumah tu. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuk kepadanya jalan keluar daripada masalahnya. Satu. Tidak cukup dengan Allah tunjuk jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan dia daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Cerita rezeki tak sangka ni, ada orang tahu, ada orang tak tahu. Tak sangka. Tak sangka nak boleh duit. Kata orang main bagi duit kat kita. Tak sangka. Tak sangka pun tak tahu ada orang main di rumah kita saja nak bagi apa-apa kat kita. Tak sangka. Benda tak sangka ni tak semua orang dapat. Orang yang bertakwa kepada Allah nanti dapat. Siapa yang teringin nak rasa benda yang tak disangka-sangka ni, dia kena dapat takwa kepada Allah. Allah akan bagi kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitu. Baik. Dan tiada yang bujang melainkan dapat berkahwin dia. Yang ni pun satu bagus. Orang yang bujang ni dia lagu duk tak mai jodoh misalnya. Kan? Dia lagu duk tak mai jodoh. Baca Yasin bagi kuat sikit. Dia nanti main jodoh tu. Kan? Dia nanti main, ini berkat dia. Dan tiada yang kena, dan tiada yang ketakutan, melainkan hilang takutnya dan aman sentosanya. Kalau orang ni jenis takut. Tuan-tuan, saya kemarin hari Ahad kemarin, mai satu budak muda kita daripada Penang. Dia bukan budak Pulau Pinang, budak Long Pulau Pinang, mai kerja di Pulau Pinang, mai di rumah. Mai duk abang kata dia ada masalah. Saya tanya dia masalah apa? Dia kata masalah panjang kalau nak cerita. Saya kata tak apalah abang. Tak boleh abang. Kalau masa suntuk-suntuk tak boleh abang. Dia mau masa panjang. Ini payah. Kan? Kita tak ada lah masa panjang nak boleh bagi kat dia kan. Kita pun sibuk kerja yang tu yang ni duk tunggu nak buat. Dia lagu duk abang panjang tak boleh. Saya kata ringkas. Abang ringkas. Masalah apa? Dia kata kalau Ustaz tak ada masa tak apa nak balik. Tak butuh pula. Saya kata masalah apa? Masalah rumah tangga ke? Masalah dengan agama ke? Masalah kesihatan ke? Masalah RM2 ke? Masalah apa? Dia kata masalah kesihatan. Dia kata masalah kesihatan, kalau nak cantik fikir ni. Ya. Dan dia kata bukan masalah sakit fizikal. Dia kata sakit dalam. Dia kata. Oh, sakit dalam. Saya kata sakit dalam ni kira kalau nak cantik mau jumpa Dr. Harundin. Dia kata. Cerita saya ni kira tak tahu. Saya kata. Tak kok Ustaz boleh dengar. Dengar boleh lah. Saya kata. Nak tolong banyak-banyak saya pun tak tahu. Benda ni bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu. Bukan kata Ustaz dia boleh jampi ayam. Tak. Jangan ingat macam tu. Saya tak kerti. Saya bang betul. Jangan duduk pergi rumah saya buat betul apa-apa. Saya tak kerti. Kan? Ada satu orang itu ni sambil lalu depan rumah dia singgah. Dia bagi botol ayam mineral satu. Saya kata nak buat apa ni, ayam apa, zam-zam ke apa? Dia kata tak, ni ayam mineral biasa Ustaz. Baca-baca apa sikit lagi saya ambil lagi. Jadi saya tak tahu buat apa. Tak apa Ustaz buat lah apa pun. Tak tahu nak buat apa. Saya kata Ustaz menutupi terus. Saya kata budak ni. Ada ambil orang masuk tak atas meja tu lah, pakai tak orang tu. Tak buat apa pun, memang tak buat apa pun. Esok saya balik kerja dia pahabang kata orang tu main ambil dah ayam tu. Tak buat apa pun. Seminggu lepas tu, dia main pula di rumah bagi botol lain pula. Dia kata, Alhamdulillah, Ustaz hari tu nampak makbul. Pening juga saya macam ni. Tak, memang saya tak buat apa pun. Sungguh-sungguh tak buat apa pun. Haru macam ni, haru. Saya ni nak abang lagi sekali malam ni. Saya tak tahu buat apa pasal benda ni. Tak tahu sungguh. Kan? Susah tu. Takut apa? Lagi dia piduk dia abang ke orang pula. Dia kata hari tu terang dengan Ustaz Sansuri nampak cantik lah. Oh, tak mau. Memang tak tahu sungguh. Bukan kata saja tak mau tolong orang tak tahu sungguh. Sungguh-sungguh tak tahu. Tu berapa kali punya doa abang tu. Kira nak abang kata jangan doa main botol dalam rumah saya. Yang tu. Kan? Jadi cerita dia macam tu. Jadi sahabat kita tadi ni, okeylah dengar masalah. Dia ni masalah apa? Dia kata dia suka duk dengar bisik di telinga dia. Suka duk dengar orang main duk bisik di telinga dia, kira bisik benda tak elok. Dia kata. Jadi di antaranya dia kata dia duduk satu rumah, budak-budak kerja Kelang ni duduk sewa rumah ramai-ramai ni. Dia kata dia alhamdulillah lah, dia kata semayang fardu dia jaga elok, kemudian semayang sunat malam dia duk buat lah. Dia kata budak bagus lah dia ni.
Tapi ustaz, dia kata tiap-tiap kali saya semayang dia nanti main suara tu. Dia nanti main, dia nanti duduk abang kat saya. Dia kata hang duduk semayang buat apa? Dia kata hang tengok tu kawan-kawan yang duduk serumah dengan tak semayang dengan apa? Depa nampak jiwa depa betul-betul tenang. Hang yang duduk semayang ni serabutnya banyak duduk dalam kepala. Dia duduk main macam tu ustaz. Jadi saya susah bila saya ambil dia semayang dia start duduk bunyi lah. Bila saya semayang benda ni duduk main. Dia kata lagi bekas duduk main lagi. Takbir lagi duduk main. Dia kata. Oh, saya kata lagu ni mau pergi jumpa Harundin cepat-cepat lah. Saya tak tahu lagu ni memang duduk main tak tahu. Kan? Ada tak ada tuan-tuan macam ni memang masalah? Ada orang duk kena macam ni. Ada. Maka dia kena pergi cari orang yang ada keahlian, ada ilmu dalam bidang yang macam ni. Saya tak tahu. Saya kata, benda ni saya tak tahu. Saya boleh main masjid, saya boleh mengajar di masjid, saya tak tahu. Jenis-jenis makhluk halus, makhluk apa sederhana besar ni semua saya tak tahu. Saya abang betul-betul saya tak tahu. Macam tu. Tapi apa pun kita simpatilah dengan dia. Dia tak ada keamanan dan ketenteraman dalam diri dia. Sebab benda ni duk main di telinga dia kata. Maka dia antara caranya apa? Dalam ni dia kata mau duk baca Yasin. Baca Yasin bagi kuat sikit supaya dengan berkat Yasin itu Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan kepada dia ketenangan dan ketenteraman. Begitu. Baik, dan tiada membaca akan dia oleh orang yang sakit melainkan sembuh ia. Dan tiada apa tu? Kembang tulisan dia. Yang kena ke apakah? Dan tiada yang kena kurung melainkan lepas dia. Oh, tu dia. Siapa masuk lokap mau duk baca kuat sikit. Kan, mau duk baca bagi kuat sikit. Begitu. Dan tiada yang musafir melainkan ditolong atas safarnya itu. Kalau dia musafir, dia duk baca Yasin. Naik kapal terbang nak pergi Mekah, buka buku Yasin baca. Allah akan bantu dia di dalam musafirnya itu. Allah akan tolong dia. Dan tiada yang berduka cita melainkan hilang duka citanya. Dan tiada yang kena kecurian melainkan dipulangkan barang yang kena curinya itu. Dan tiada yang hilang sesat. Apa tu? Binatang ke apa? Dia kembang tulisan. Betul ya? Dan tiada yang hilang sesat binatangnya melainkan datang pulang binatangnya itu. Kalau kambing hilang mau duk baca. Sekali lagi dia nanti balik macam tu. Tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, kalau kita buat dengan penuh keyakinan kepada Allah, Allah tolong. Allah tentu tolong. Allah tentu tolong. Kan? 10 benda ni kalau kita buat atas niat yang 10 ini, Allah pasti akan tolong kita insya-Allah. Begitu. Baik, masalah membaca Yasin itu apakah faedahnya yang besar-besar? Sebenarnya banyak faedah yang besar-besar pada orang yang memintanya apabila membaca ia akan surah Yasin itu. Setengah daripadanya apabila seseorang itu ada hajatnya pada raja ataupun pada orang yang besar-besar, maka bacalah Yasin itu 20 kali. Itu dia. Ini ulama punya petua. Dia kata kalau kita ada hajat dengan orang besar, baca Yasin 20 kali. Kemudian masuk ya kepada raja ataupun kepada orang yang besar-besar itu, nescaya disempurnakannya akan hajatnya itu. Ini petua alim ulama, bukan hadis lah. Petua alim ulama begitu. Dan apabila dibaca akan dia 41 kali. Kerana minta satu hajat, nescaya diperkenankan Allah sebagaimana besar hajatmu itu sekalipun. Mau baca 41 kali. Maksudnya kita baca 41 kali. Masyarakat kita lah ni ada main trik sikit tu. Dia panggil 41 orang suruh baca. Kan jadi 41 orang baca kira 41 kali ya dah. Nak main trik dengan siapa? Tu mau baca 41 kali. Baru cantik. Ni pergi cari 41 orang. Mai di depan rumah bilang pula. Lalu duduk bilang 42 hang pergi balik. Aku mau tekat 41 aja. Syekh ni kata tak apa. Dia kata tak bagi baca Yasin tak apa. Tapi kenuri mau bagi dia kata. Macam tu pula tu mai. Kan? Jadi dia kata di sini Pak mau baca 41 kali. Kita baca 41 kali. Allah akan makbulkan hajat kita. Dia kata begitu. Dan hendaklah membaca Yasin itu dengan berwuduk. Dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat. Kemudian daripada sembahyang isyak. Itu dia punya cara dia. Kaifiat dia begitu. Kalau nak dapat berkat yang besar-besar. Dia kata mayang isyak, sunat ba'diyah isyak 2 rakaat. Lepas tu pastikan masih dalam keadaan berwuduk. Kemudian baca Yasin. 41 kali kita buat, insya-Allah dia kata Allah akan memakbulkan hajat kita pada dia. Begitu. Dan berkata orang yang membacanya itu, ya man yaqulu li syai' kun fayakun, if'al li kaza wa kaza. Nescaya berhasillah maksud insya-Allah taala. Dia kata. Ni, benda ni dia petik daripada kitab Misbahuz Zalam.
lampu di dalam kegelapan. Itu nama kitabnya. Misbahuz Zalam, maksudnya lampu di dalam kegelapan. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi fadli hamim ad-dukhan. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu. الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.